يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سهول. فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سهول. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا. Muqaddimah Surah Luqman. Surah ini diturunkan di Mekah, mengandungi 34 ayat. Dinamakan Surah Luqman, perihal Luqman, kerana kisah mengenainya disebutkan pada ayat 12 dan ayat-ayat yang berikutnya. Intisari kandungannya. Dalam permulaan surah ini Allah Ta'ala menerangkan perihal orang-orang yang berjaya dan berbahagia, yang telah mendapat hidayah petunjuk Al-Quran dan mematuhi ajarannya. Kemudian diterangkan perihal orang-orang yang ingkar. Setelah itu diterangkan perihal Luqman, seorang hamba Allah yang soleh, yang telah dikurniakan Allah Ta'ala dengan ilmu pengetahuan dan hikmah kebijaksanaan. Luqman telah menasihati anaknya supaya menjauhi perbuatan syirik dan supaya ia mengerjakan amal-amal yang soleh serta berakhlak dengan akhlak yang mulia. Semasa menerangkan kisah Luqman dengan anaknya, Allah Ta'ala menegaskan tentang wajibnya manusia bersyukur atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada mereka, dan wajibnya mereka menjauhi perbuatan syirik. Kemudian diperintahkan supaya tiap-tiap seorang berbuat baik
kepada kedua ibu bapanya yang tidak akan dapat dibalas budinya. Lebih-lebih lagi ibunya. Setelah itu ditegaskan bahawa orang yang berserah diri bulat-bulat kepada Allah Ta'ala dengan ikhlas dan tenang tenteram hatinya kepada apa yang telah ditakdirkan baginya, sesudah ia berusaha dengan bersungguh-sungguh mengerjakan suruhan Allah dan meninggalkan larangannya, bermakna ia telah berpegang pada simpulan tali penyelamat yang teguh kukuh. Itulah agama Allah. Sebagai penutup ditegaskan bahawa Allah jualah yang mengetahui dengan tepat tentang hari kiamat. Dan dialah yang menurunkan hujan dan yang mengetahui dengan sebenar-benarnya tentang apa yang ada dalam rahim ibu yang mengandung. Tiada seorang pun yang betul mengetahui apa yang akan diusahakan esok, sama ada baik atau jahat. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi negeri manakah dia akan mati. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Hudan wa rahmatan lil muhsinin. Alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Alif Lam Mim. Ini ialah ayat-ayat kitab Al-Quran yang mengandungi hikmah-hikmah dan kebenaran yang tetap kukuh, menjadi hidayah petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang sedia mengerjakan amal-amal yang baik, iaitu orang-orang yang mendirikan sembahyang dan memberi zakat serta mereka yakin tentang adanya hari akhirat. Mereka itulah yang tetap mendapat hidayah petunjuk dari Tuhan mereka. Dan merekalah orang-orang yang berjaya. Surah yang kita akan tafsirkan pada malam ini ialah surah yang ke-31. Pada juzuk yang ke-21. Surah ini dinamakan sebagai surah Luqman. Yakni Luqman Al-Hakim. Luqman yang bijaksana. Ianya merupakan surah Makkiyah, yakni yang diturunkan sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara sebab penurunan surah ini kerana orang-orang musyrik Mekah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kisah Luqman dalam menguji kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kelebihan mentaati kedua ibu bapa. Maka para musyrikin Mekah menyangka bahawa maklumat tentang Luqman tidak ada pada Nabi SAW. Di antara lelaki yang terkenal dan bijaksana. Beliau sezaman dengan Nabi Allah Daud AS. Sepakat para ulama, Luqman bukanlah seorang Nabi, tapi seorang wali. Seorang yang amat mencintai Allah. Dan Allah mencintainya. Maka kesan cinta Allah padanya, maka Allah berikan kepadanya kebijaksanaan. Al-Hikmah. Dan Luqman ini daripada keturunan Nabi Allah Ayub AS. Dan beliau tinggal di satu kawasan disebut Nubah atau Nubi. Atau hari ini sempadan Mesir dan Sudan. Orangnya orang kulit hitam. Dari sudut tekstur badannya ataupun dari sudut tubuh badannya orang hitam, orang Habsyi, orang Sudani. Tetapi dari sudut kebijaksanaannya seperti pada Nabi. Dan Allah Ta'ala memuji Luqman. Ketika mana musyrikin Mekah bertanya tentang Luqman untuk mengalih tajuk. Kerana pasti Luqman, cerita Luqman tentang taat mak ayah, yang ini kekeluargaan. Sehingga lupa mereka bahawa pesanan tertinggi Luqman Hakim ialah jangan syirik. Dan dikatakan bahawa asalnya isteri Luqman dan anaknya tidak memeluk Islam.
Tetapi didakwah oleh Luqman Al-Hakim, atau nama sebenarnya ialah Luqman bin Ya'ur. Al-Hakim tu gelarang dia, ini yang bijaksana. Si bijaksana. Maka Luqman berdakwah kepada isteri dan anaknya, yang setengah menyatakan anaknya bernama Tharan, ada yang menyatakan anaknya bernama Mishkam, yang berakhirnya keduanya memeluk Islam. Ketabahan seorang suami dan ayah dalam berdakwah, seolah-olah maudhu' tajuk surah ini tentang bagaimana dakwah dalaman. Bagaimana perlunya ada dakwah dalaman. Kalau sebelum ini dakwah luaran, Nabi SAW bercakap, berdakwah dengan musyrikin Mekah. Kali dakwah ini adalah dakwah dalaman yang khitabnya atau dialognya Luqman dan anaknya. Wahai anakku, wahai anakku, wahai anakku. Ia menunjukkan dalam penting dalam keluarga itu dibentuk pendidikan yang baik. Pesanan-pesanan, dititik pesanan-pesanan yang baik. Dan Luqman mengajar kita pesanan paling tinggi yang kita kena selalu pesan. Kadang-kadang kita mak ayah, apa pesanan kita nak pesan ke anak kita? Nak pesan dia belajar bersungguh ke? Nak pesan dia bekerja bersungguh ke? Nak pesan dia supaya kahwin ke? Apakah pesanan paling baik? Kan ini adalah rantaian pesanan, untaian mutiara pesanan Luqman Al-Hakim pada anaknya, supaya kita alert, supaya kita juga menekankan persoalan nasihat-nasihat ini pada anak kita yang ada anak-anak, yang ada keluarga. Makinlah pesanan yang patut kita titipkan, kukuhkan, bentuk mereka sehingga mereka menjadi orang yang baik. Baik, surah Luqman yang di dalamnya terkandung segala hikmah bicara, dan yang utama ialah bicara tentang keesaan Allah dan menjaga peribadatan padanya. Dan surah ini juga membicarakan tentang fadailul akhlaqi wal adab, itu akhlak yang baik serta adab yang perlu dilazimi. Kalau kita lihat kandungan surah ini, sebagaimana kandungan surah Ar-Rum dan sebagaimana kandungan surah Al-Ankabut sebelum ini, atau kandungan Al-Qasas sebelum ini, menekankan persoalan akidah, usul akidah. Kerana kita selalu beritahu yang paling penting dalam hidup ini akidah. Kerana itu menilai kita dalam kubur nanti Allah tanya, kamu agama apa? Apa agamamu? Kerana Allah menolak selain daripada Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Yang mencari lain pada Islam tidak akan diterima. Sekali-kali tak diterima. Biarlah dia baik, biar dia bagus, boleh dia dapat segala pingat atas dunia, atas jasanya, sumbangannya, charity dia, kebajikan dia, tapi dia tidak beriman, maka dia kosong. Zero. Ini nilai paling tinggi. Ini nilai yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala. Dan surah ini juga menceritakan tentang tasdiqun nubuwah, membenarkan kenabian, dan iqrar tentang hari kebangkitan dan hari akhirat. Sebagaimana kita katakan, sebab turun ayat ini sebab musyrikin Mekah tanya kepada Rasulullah SAW tentang Luqman dan pesanan bersama anaknya dan juga pesanan taat pada ibu bapa. Soalan asalnya musyrik Mekah ni nak alih tajuk. Jangan lagi bercakap tentang berhala atau bercakap tentang syirik. Mereka tak tahan nak dengar, kerana mereka tidak ada jawapan itu. Maka mereka lupa dalam cerita Luqman juga perkara yang sama, menekankan tentang jangan syirik pada Allah. Menekankan perkara yang sama, beriman pada Allah, hari akhirat, kebangkitan semula. Ia perkara yang sama. Semua orang bijaksana, semua Nabi-Nabi SAW, mereka bicara perkara sama. Mereka tak akan bicara benda yang tak penting. Dan kalau kita lihat silah atau hubungan surah ini dengan surah sebelum ini, iaitu surah Ar-Rum. Kalau surah sebelum ini di akhir ayat kita baca, وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. Kami beri pelbagai contoh untuk manusia faham. Faham akan akidah Allah yang satu. Faham tentang kesudahan orang yang menyekutukan Allah. Kami beri contoh banyak. Dan pada ayat permulaan surah Luqman, itu ayat yang kedua, Allah berfirman, tilka ayatul kitabil hakim. Inilah dia ayat-ayat yang terkandung dalam Al-Quran yang bijaksana.
Al-Quran yang jelas nyata. Hudan wa rahmatan lil muhsinin, yang terus menjadi petunjuk dan rahmat kepada orang-orang yang melakukan kebaikan. Kalau sekiranya dalam surah sebelum ini Allah Ta'ala menceritakan keingkaran, kesombongan penyembah berhala, sehingga mereka sentiasa minta Nabi bawa mukjizat baru. Allah berfirman dalam surah Ar-Rum sebelum ini, wala in ji'tahum bi ayah, wahai Muhammad, kalau kamu mendatangi kepada mereka mukjizat, mereka tetap akan menolak. Dan dalam surah Luqman Allah sebut benda yang sama, watak mereka, wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbira. Bila dibacakan ke atas mereka ayat-ayat Allah, mereka kekal berpaling sombong. Untuk menunjukkan punca kekufuran kerana mereka tak nak dengar bahagian Islam. Itu punca kekufuran. Tentu mereka diajar kebebasan bersuara, kebebasan berfikir. Ya, untuk yang lain pada Islam. Tapi bila masuk bab Islam, mereka tak nak dengar. Mereka tu labelkan Islam ganasnya, label Islam sebagai sekian-sekian. Untuk mereka tak nak dengar. Kan itu kita dapati kisah orang-orang yang belajar yang memeluk Islam sebab dia beri ruang untuk belajar tentang Islam. Mana-mana orang kafir, dia beri ruang masanya untuk belajar tentang Islam. Bagaimana kita cerita semalam. Seorang yang asalnya kuat memusuhi Islam, akhirnya dia bernekat untuk memurtadkan orang Islam. Maka caranya dia kena tahu kelemahan Al-Quran. Maka dia baca Quran yang berkesudahan dia memeluk Islam. Dan menjadi pendakwah. Dan penyebab kepada ramainya Islam di Amerika. Dan demikian juga cerita tentang Yahudi di New York bernama Maryam Jamilah yang berkesudahan masuk Islam dengan perutusan surah antara beliau dengan Abu Ala Al-Maududi. Dia merupakan Yahudi pertama yang memakai niqab di kota New York. Yang asalnya cuma nak baca tentang Islam kerana tekanan yang kuat dalam hidupnya. Berakhir dengan memeluk Islam dan pendakwah. Ini Maryam Jamilah yang terkenal dan sejarah kemodenan Amerika. Pendakwah yang dididik khas oleh Abu Ala Al-Maududi rahmatullahi alaih. Jadi Allah selalu sebut dalam Quran, punca orang kafir dia kafir sebab dia tak nak dengar tentang Islam, dia tak nak baca. Kita nak tulis nak bagi jawi 2 baris pun dia marah. Jangan kata suruh baca tentang Islam. Dia nak suruh dia ajar Islam, just pengetahuan pun tak nak. Bukan ajak masuk. Ajar tentang Islam sebagai pengetahuan asas. Pun mereka takut. Mereka membencinya. Ketika orang Islam menghafal Injil mereka, Taurat mereka. Tapi mereka takut untuk membaca Al-Quran. Apalagi menghafalnya. Kenapa kebimbangan-kebimbangan mereka yang tidak ada asas. Kemudian kalau sekiranya dalam surah Ar-Rum sebelum ini, Allah Ta'ala cerita bagaimana Allah menciptakan manusia dan menghidupkan kembali pada hari kiamat kelak. Sama dalam surah ini juga. Kalau dalam surah Rum, Allah Ta'ala sebut, وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ. Dan dialah Allah yang memulakan penciptaan, kemudian Allah Ta'ala akan mengulangi penciptaan. Dan ia lebih mudah bagi Allah. Dalam surah Luqman yang kita akan baca nanti, Allah Ta'ala berfirman, مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ. Tidaklah kejadian kamu dan kebangkitan kamu, melainkan satu jiwa yang sama. Jiwa ini yang diciptakan oleh Allah, jiwa ini yang akan dibangkitkan. Jiwa yang sama. Bukan jiwa yang berlainan. Maka ini penjelasan Allah Ta'ala. Dan kalau kita lihat, dalam surah Ar-Rum diceritakan tentang bagaimana orang bijaksana, orang yang Allah kurniakan keyakinan dan keimanan, bagaimana mereka terus menjadi ansarullah, pembantu agama Allah. Allah berfirman dalam surah Ar-Rum, وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانِ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ. Dan berkatalah orang-orang yang diberikan ilmu dan keimanan, bukankah kamu telah duduk di dunia dalam tempoh yang Allah Ta'ala tetapkan dan telah diberitahu kepada kamu akan adanya hari kebangkitan. Lalu kamu mendustakannya, maka inilah dia hari kebangkitan yang dijanjikan. Dan dalam surah Luqman disebut tentang sifat orang beriman ini, wa hum bil akhirati hum yuqinun. Mereka yakin. Antara persamaan-persamaan surah ini. Kalau dalam surah Ar-Rum Allah Ta'ala cerita manusia bila susah ingat Tuhan. Bila senang kembali kufur. Kalau dalam surah Rum Allah sebut wa iza massanna saddur da'u rabbahum munibina ilaih. Kalau mereka ditimpa dengan kesusahan, mereka sungguh-sungguh bertaubat pada Allah, kembali kepada Allah dengan penuh ikhlas. Dalam surah Luqman Allah cerita wa idza ghashiyahum maujun kadzulal da'u Allah mukhlishina lahuddin. Dan bila mana mereka dikepung oleh ombak,
sehingga mereka mengetahui mereka tak akan selamat. Mereka berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Kalau diselamatkan mereka ke daratan, nescaya mereka akan beriman. Artinya watak orang kafir sama. Ajaran kandungan Islam tu sama, semua pun siapa pun bawa. Dan watak penentangan mereka sama. Artinya manusia tak ambil pengajaran daripada kemusnahan umat-umat yang terdahulu. Dan kalau kita melihat secara umum kandungan surah ini, umum. Dipanggil mustamilah atau surah. Atau madmum surah. Kandungan surah ini. Di mana surah ini dia ada beberapa tajuk yang penting. Dimulakan tentang mukjizat Al-Quran. Yang merupakan mukjizat yang kekal. Yang berfungsi untuk memberi hidayah yang berterusan kepada manusia. Kenapa Allah Ta'ala menghentikan kenabian sehingga Nabi Muhammad SAW tidak diteruskan lagi Rasul. Sedangkan Rasul-Rasul yang lain, bila diutuskan disambung dengan Rasul yang lain. Disambung dengan Rasul lain. Walaqad arsalna ilaihim rusulan tatra. Kata Allah, sesungguhnya kami utuskan Rasul-Rasul berturut-turut. Tetapi sampai Nabi Muhammad SAW berhenti. Sebagai khatamun Nabi sebab ada Quran. Quran ni ada. Dan Quran ini adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW. Dan Quran ini akan terus menjadi cahaya petunjuk. Sebab itu hari ini orang Islam kena faham Quran dan bacakan Quran kepada orang kafir. Tak payahlah kita nak berlogik-logik sangat dengan mereka. Bacakan Quran. Berikan Quran kepada mereka. Supaya mereka membaca Al-Quran. Supaya mereka tadabbur Al-Quran. Kerana itu Allah Ta'ala hentikan kenabian dengan pengakhiran Nabi Muhammad SAW sebab dah ada Quran. Maka rugilah orang kita sendiri orang Islam tak nak baca Quran, tak nak tadabbur Quran. Tak nak habiskan masa kita baca Quran. Kerana kita tahu di antara kelebihan Al-Quran, nanti bila seorang itu mati, dibangkit daripada kubur, yang pertama tunggu dia waktu dibangkit ialah Quran. Ini disebut dalam hadis Nabi SAW. Bila Al-Quran ni ketika mana kita dibangkitkan daripada kubur, maka Quran tunggu kita. Inilah dahulu aku yang kamu habiskan masa untuk membacanya. Bukan dalam hadis yang lain, bagaimana nanti datang surah-surah Al-Quran menjadi peguam bela di hadapan Allah. Iaitu surah Zahrawain, yakni suratul Baqarah dan Ali Imran. Tataqaddamahu, duduk depan dia, membela. Supaya empunyanya, pembacanya masuk syurga. Ini besarnya kelebihan Quran. Dan kita tahu bagaimana kesungguhan Rasulullah SAW baca Quran. Sebagaimana kita tahu kesungguhan para sahabat baca Quran dan menghafal Quran. Dan sebagaimana kita tahu generasi dulu yang jadi hebat sebab mereka tekan Quran. Dalam pendidikan anak-anak mereka tekan Quran. Kemudian barulah datangnya ilmu-ilmu yang lain. Tapi kita hari ini abaikan. Anak-anak kita tidak diberikan pendidikan Al-Quran. Dia letakkan pendidikan lain dulu. Akhirnya kita nampak umur dia habis gitu. Kata anak kita sampai Jahannam. Lepas habis Jahannam dapat apa? Kita masuk sekolah ni. Lepas budak tu habis Jahannam. Tambahan sekarang tak ada UPSA. Lepas Jahannam dia jadi apa? Kosong macam tu. 6 tahun dia tak tahu apa. Dia masuk pula tingkatan 1. Lepas tu dia habis tingkatan 5. Dia dapat apa? Okey, ada CGSP untuk masuk U. Tapi dia habis semua sistem pendidikan, dia dapat apa sebenarnya? Dia dapat benda yang sama dengan orang lain tahu. Kan itu kalau kita lihat dalam Islam, kita tengok daripada alam kecil lagi telah diberikan Quran. Ni kalau budak ni Jahannam dah habis 30 juzuk lah. Mereka dah ada Quran yang baca. Yang mereka akan baca seumur hidup mereka. Dan tuan-tuan kalau kita mati, apa yang tuan-tuan harap daripada anak? Seorang anak yang banyak duit ke ataupun yang tahu baca Quran? Bila kita mati nanti, anak-anak yang kita nak tinggalkan ini yang mungkin akan meneruskan kebaikan kita. Anak macam mana tuan-tuan nak? Anak-anak yang cuma pencapaian dunia, kita tahu dia takkan bersyafaat. Bila kita tahu anak-anak kita ni ahli Quran. Sebab nanti disebut dalam hadis, sambungan pada hadis yang saya sebutkan tadi, bila seorang tu baca Quran, dia bangkit dari kubur, maka Quran menunggunya, maka dia pakaikan mahkotanya dan pakaiannya. Bagaimana orang yang memang ahli Quran? Ini yang baca Qurannya. Diberikan mahkota pakaian khas VIP-nya. Sebab disebut dalam hadis juga, bila seorang anak itu hafiz Quran, ahli Quran, maka dia akan memakaikan atau diberi mahkota dan juga pakaian kebesaran kepada ibu dan ayahnya. Bayangkan anak dia pula macam mana. Maka ini antara hikmah kenapa Rasulullah SAW Rasul terakhir. Kerana Nabi ada Quran. Dan Quran akan kekal menjadi petunjuk sepanjang zaman. Siapa pun yang baca. Dan Allah Ta'ala menceritakan
Manusia ini terbahagi pada dua tentang Quran. Satu golongan yang membenarkannya dengan apa yang ada di dalamnya dan mereka mendapat syurga. Dan satu lagi golongan yang mempersendakan apa yang ada dalam Quran. Lalu mereka berpaling daripada seluruh perintah dan Al-Quran, lalu mereka sesat dengan kebodohan mereka dan mereka diletakkan, dicampakkan dalam azab Allah. Kemudian surah ini membicarakan tentang dalil-dalil keesaan Allah dan dalil-dalil kekuasaan Allah dari sudut segala penciptaan alam yang hebat. Dan surah ini juga menceritakan kisah Luqman dan wasiat yang terkenal. Kalau dalam Quran disebut beberapa wasiat. Tapi sebenarnya Luqman dia ada banyak wasiat dia. Dan setiap wasiatnya ini merupakan ta'liman linnas, pengajaran mudah bagi manusia. Sebab Luqman Al-Hakim dia tak cakap panjang-panjang. Dia tak cakap panjang-panjang. Dia cakap ringkas tapi boleh faham. Dan dia kata aku tak pernah menyesal dia. Aku tak pernah menyesal dia. Kalau orang kata cakap itu perak, maka diam itu emas. Sebab itu Luqman dia tak cakap banyak. Tetapi dia memang nasihat. Kalau kita perhatikan, sebelum kita lihat nasihat Luqman dalam Al-Quran dan surah ini, yang merupakan nasihat induk, kita lihat sebahagian catatan para ulama tentang bagaimana nasihat Luqman Hakim. Antara beliau berkata, wahai anakku, jauhilah hutang kerana ia adalah kehinaan di siang hari dan kedukecitaan pada malam hari. Antara nasihat dia, wahai anakku, jauhi hutang. Hutang ni siang kita akan jadi hina. Dikejar oleh orang yang beri hutang kat kita. Malam kita jadi duka cita. Duk teringat hutang nak bayar. Kemudian kata Luqman lagi, wahai anakku, jangan makan makananmu melainkan orang baik-baik. Dan bila mana kamu nak tanyakan pendapat, tanyalah pendapat orang bijak. Kalau nak tanya pendapat, kena tanya pendapat orang bijak. Jangan tanya orang tak tahu hala. Rasa ada orang depan, tanya pendapat. Jangan. Tanya pendapat kepada orang bijak sana. Dan dalam nasihat Luqman juga, Luqman kata pada anaknya, wahai anakku, hendaklah kamu duduk dengan ulama. Dan sibukkan lututmu dengan ulama. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan menghidupkan hati-hati yang mati dengan hikmah para ulama sebagaimana dihidupkan bumi yang mati dengan curahan air hujan. Artinya, kita selagi mana nak duduk dengan ulama, hati kita hidup. Maksudnya nasihat kita sentiasa dapat. Dalam nasihat Luqman yang lain, Luqman kata pada anaknya, wahai anakku, pilihlah majlis untuk kamu duduk dengan mata kepala kamu. Jangan dengar orang, kamu sendiri pergi tengok. Pilihlah majlis dengan mata kepala kamu. Kalau kamu lihat majlis itu disebut nama Allah, maka duduk dengan mereka. Kalau sekiranya kamu sudah alim, maka ilmumu akan memberi manfaat. Kalau sekiranya kamu jahil, maka mereka akan ajar kamu. Dan kalau sekiranya Allah Ta'ala melimpahkan rahmat pada majlis ini, kamu terkena rahmat itu. Kamu pun dapat. Dan kita, bila nak cari majlis ni, cari dengan kepala kita sendiri. Maksudnya, cek betul ni, betul. Majlis ni mengingatkan kita pada Allah. Duduk. Kalau kita dah pandai sekalipun, kita tetap dapat ini. Kalau kita jahil, fa'in kunta ayyan. Kalau jahil, kita dapat tambah ilmu. Tapi kalau kita duduk dengan duduk sahaja, bila turun rahmat Allah, kita dapat sekali. Itu duduk. Ini antara nasihat Luqman. Antara nasihat Luqman yang mudah. Luqman kata, wahai anakku, memindahkan batu daripada tempatnya lebih mudah daripada dia beri faham kepada orang tak faham. Ni batu besar ni kalau pindah di tempat lain lagi senang. Berbanding nak beri faham ke orang. Susah beri faham ni. Kena jenis orang tak nak faham. Memang dia tak akan faham sampai bila. Kata Luqman lagi, wahai anakku, siapa yang berbohong, maka hilanglah air wajahnya. Siapa yang buruk akhlaknya, maka panjanglah duka citanya. Tentang seolah-olah Luqman nak beritahu, kita ni, kalau nak sentiasa tenang, akhlak tu jaga biar baik. Kalau kita akhlak buruk, nampak Zohir menang dengan manusia. Menanglah sebab akhlak kita buruk dengan orang. Tapi kita tak mungkin dapat tidur dengan baik. Melainkan penuh dengan duka cita. Orang yang boleh tidur dengan baik, dengan tenang, ialah orang yang berakhlak baik. Bukan kewangian akhlak lebih tahan berbanding kewangian mana-mana minyak wangi dan minyak atar. Kata ulama, seluruh minyak atar yang paling wangi akan berhenti bau wanginya, melainkan akhlak yang baik, wanginya tak akan berhenti. Ni orang ni sampai mati kita sebut lagi wanginya perangai dia. Tapi minyak wangi, semahal-mahal minyak wangi kita beli, dia akan berhenti wangi dia tu. Paling kurang seminggu berhentilah ni. Saya beli jenis candan. Paling mahal sekali RM25,000, RM50,000. Pakai seminggu tahan. Kadang sebulan. Ada kopiah saya orang bagi minyak wangi tu. Sebulan. 2 bulan tahan minyak wangi. Dia mahal lah.
Yang jenis banyak ni 5,000, ni 25,000. Colek sikit, tak colek je. Tak kat kopiok. Berbulan lama tahan, wangi. Tetapi akhlak yang wangi itu, akhlak yang baik, lebih wangi pada tu. Dia tak akan ada tempoh waktu dia. Sebab tu kita terus cerita orang akhlak baik, walau dah ratus tahun dia mati. Minyak wangi dia habis macam tu je. Seminggu habis, sebulan habis. Supaya kita tahu yang paling wangi ialah akhlak kita. Kita kalau datang, orang jadi seronok kerana kita ada bau wangi. Wangi apa? Wangi akhlak. Dari jauh orang, kalau orang baik-baik datang, semua orang gembira. Sebagaimana orang gembira tengok orang yang berbau wangi datang tempat dia. Kalau orang bau busuk, kita akan tak selesa dengan dia. Tapi kalau busuk perangai dia, lagi kita tak selesa. Dia jauh lebih busuk daripada orang yang tak pakai minyak wangi, tak mandi. Maka ini pesan Luqmanul Hakim. Siapa yang baik akhlaknya, maka siapa yang buruk akhlaknya, maka dia akan berduka cita sepanjang hidupnya. Dan kata Luqmanul Hakim lagi dalam nasihat yang banyak. Ada ratusan nasihat beliau, ringkas padat. Beliau berkata, ya bunai, i'lam annal jihad zirwatu sinamil Islam. Ketahuilah wahai anakku, jihad itulah kemuncak kepada Islam. Ni kita buat semayang, puasa bagus, tapi kemuncaknya ialah kita backup Islam, jaga Islam daripada sebarang penghinaan. Sebab itu kita katakan bila Al-Imam Ibn Aqil kata, kekuatan Islam itu bukanlah semua datang masjid. Kekuatan Islam itu bukanlah semua pergi haji, pergi umrah. Bukan. Itu bukan kekuatan Islam. Itu bukan mi'yar kayu ukur kekuatan Islam. Kekuatan Islam bila kamu tengok semua orang bela Islam. Siapa pun dia. Itu tanda Islam kuat. Semua orang bela Islam. Semua orang nak buat sesuatu pada Islam. Ini tanda Islam kuat. Bukan Islam tu kuat bila semua datang masjid. Bukan. Ataupun semua pergi haji, semua pergi umrah. Tapi semua orang nak bela Islam. Semua orang ada cemburu dengan Islam. Jangan diusir Islam. Jangan kamu ada hina Islam. Kami tak akan izinkan. Waktu itu kita tahu orang Islam kuat. Orang Islam gagah. Dia tak akan beri ruang. Ini dah dia jihad. Kalau tuan-tuan tengok jihad ni bila datang tanggungjawab orang Islam, pertahankan Islam. Siapa pun dia petani ke, dia peniaga ke, dia korporat ke, dia orang yang berjawatan itu dan ini, semua mereka tak mahu ada orang yang cuba menghina Islam. Maka semua berbaris dalam satu saf. Akhirnya Islam menang. Saya pernah cerita tentang kisah Ma'ruf Al-Karki, seorang sufi yang agung. Dia tengah mengajar, dia dengar orang Islam kalah. Dia berhenti mengajar. Disiapkan baju perangnya dan diberi perang. Dan menang, dia balik mengajar balik. Itu yang dia buat. Ini sufi yang hebat. Demikian juga kisah Abdullah bin Mubarak. Dia tak dengar orang Islam ni kalah. Dia akan ke depan. Kalau menang tak apa. Jangan kalah. Ni semangat ni menjadikan orang Islam kuat. Bukan kerana orang Islam ramai masjid, ramai surau. Sebab zaman Rasulullah pun ada yang tak ke masjid. Tapi kuat sebab semua orang sayangkan Islam. Semua orang sukakan Islam. Semua orang kalau dipanggil jihad datang belaka. Yang minum arak pun datang. Yang nak jaga Islam. Terbaca kisah Abu Dujana, dia ni minum arak. Tapi jangan sentuh Islam di depan. Walaupun dia ada perangai dia adalah sekian-sekian buruk. Tapi jangan ada sentuh tentang Islam yang tidak baik. Nescaya dia akan pergi ke depan. Jaga Islam, pertahankan Islam. Itu zaman Islam kuat. Sebab tu kalau kita nak tengok Islam kuat, semua orang dia ada jawapan untuk jaga Islam. Semua orang ada jawapan dia. Semua ada kemarahan dia. Bukanlah petanda pada syiarnya, tapi pada perasaan. Cemburu dia. Tak ada cemburu pada Islam. Orang kata apa, orang hina apa, kita tak ada cemburu. Kita cuma cemburu kalau bisnes kita ada pesaing. Cemburu lah gitu. Islam kalau direndahkan tak rasa apa. Maka roh agama kita mati. Sebab itu kata Luqman, wahai anakku, jihad itu kemuncak Islam kamu. Nak tahu orang tu betul-betul Islam kuat, macam mana dia punya semangat jihad dia. Sebab kan kita tahu mati paling baik mati syahid. Semua orang tahu mati paling baik mati apa? Mati syahid. Syahid tu apa? Syahid tu sebab dia jaga agama. Dan dia mati kerananya. Kalau itu kita kata dia mati baik, maknanya amalan tu yang baik. Amalan tadi yang tidak dilepaskan. Dan sebab itu tersebut bila nanti muncul Imam Mahdi yang dibawanya jihad. Dia jihad. Dia jaga Islam. Bila turun Nabi Isa juga jihad. Untuk bentengkan Islam. Untuk kuatkan Islam dan sebarkan Islam. Ini sebahagian yang kita akan cerita lagi tentang nasihat-nasihat Luqman Al-Hakim, Luqman si bijaksana. Kemudian kandungan surah ini menceritakan tentang ataupun mencela perbuatan orang-orang musyrik Mekah yang berterusan dengan dosa syirik mereka.
dalam keadaan mereka melihat dalil-dalil ketauhidan dan juga kecaman kepada mereka dengan hujah mengikut nenek moyang mereka. Orang kafir ni bila diajak masuk Islam, sentiasa mereka sebut ni nenek moyang kami, nenek moyang. Ni hujah nenek moyang. Dan dalam kandungan surah ini menceritakan bagaimana sifat manusia yang tidak bersyukur dengan nikmat Allah yang banyak. Banyak nikmat Allah bagi tapi tak bersyukur. Dan Allah Ta'ala menjelaskan dalam surah ini, memberitahu pada semua manusia untuk selamat dengan menundukkan diri kepada Allah. Siapa pun yang nak selamat, dunia atau akhirat, dia mesti menundukkan diri pada Allah, yakni Islam. Sebagaimana Allah sebut dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati melainkan dalam keadaan Islam. Itu kalau nak selamat. Siapa pun nak selamat dia kena Islam. Dan juga beramal soleh. Kemudian dalam surah ini juga menjelaskan tanaqudah, yakni kontradik, pertentangan. Ketika mana ditanya kepada orang-orang kafir, apakah mereka percaya Tuhan yang menciptakan? Mereka kata ya, tetapi ketika mana mereka menyembah berhala. Waktu ditanya siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Kata mereka Allah. Habis ada semua berhala tu, kenapa? Kontra, tanaqudah. Cakap lain, dia buat lain. Mereka tak pernah kata berhala ciptakan langit. Mereka kata Allah ciptakan langit dan bumi. Tapi bila sembah berhala. Kemudian dalam surah ini juga menceritakan tentang kekuasaan Allah Ta'ala yang memasukkan malam dalam siang dan siang dalam malam. Dan juga bagaimana Allah menundukkan matahari dan bulan. Dan bagaimana Allah memperjalankan kapal-kapal di lautan. Semuanya sebagai satu tanda kekuasaan Allah. Dan berakhir surah ini dengan menjelaskan, memerintahkan supaya bertakwa kepada Allah. Dan takut akan azab Allah yang tidak akan datang suatu hari nanti. Yang tiada pertolongan padanya. Dan juga ingatan Allah supaya jangan terpedaya dengan kehidupan dunia dan segala hiasannya, dan mengingatkan manusia semuanya di sisi Allah ada 5 anak kunci. 5 anak kunci ghaib yang hanya Allah Ta'ala sahaja yang tahu. Yang dijelaskan pada akhir surah Luqman ini, bahawa Allah Ta'ala mengetahui akan sesuatu. Baik, ini kandungan atau disebut musyamilat as-surah, kandungan surah. Kita pergi kepada penafsiran daripada ayat 1 dan 5 yang telah kita bacakan. Dalam ayat 1 dan 5 menjelaskan khasa'isul Quran wa awsaful mu'minin bihi. Khasa'is yakni keistimewaan Al-Quran dan sifat orang beriman dengan Al-Quran. Dalam ayat 1 dan 5 menceritakan pertama tentang keistimewaan Al-Quran. Satu. Yang kedua menceritakan sifat orang beriman dengan Al-Quran. Kata Allah, Alif Lam Mim. Sebagaimana surah-surah Makkiyah. Dimulakan dengan Alif Lam Mim untuk menunjukkan bagaimana mukjizatnya Al-Quran ini. Dapat dibaca dengan begitu indah. Disusun kalimah-kalimahnya dengan begitu rapi yang tidak mampu didatangi oleh seluruh para pujangga Arab. Kerana sebelum itu ahli bahasa tak pernah pun dengar istilah Alif Lam Mim, Ha Mim, Alif Lam Ra, tak pernah. Tiba-tiba datang kalimah ini yang menakjubkan mereka. Susunan yang baik, bunyi yang baik dan makna yang tersembunyi. Allah menyebut Alif Lam Mim. Maka menjadi tarikan orang kafir untuk mengetahui apa selepas itu. Lalu kata Allah, tilka ayatul kitabil hakim. Inilah dia ayat-ayat yang terkandung di dalam Al-Quran. Al-Hakim. Apa maksud Hakim? Hakim dalam bahasa mudah kita terjemah bijaksana. Tapi yang dimaksudkan Al-Quran yang tiada pertentangan di dalamnya. Contoh kitab-kitab Injil, kitab-kitab Taurat yang menggugurkan dia daripada nilai kemuliaan kerana dalamnya ada pertentangan yang banyak. Tanaqudah. Dalam chapter ni dikata lain, chapter ni dikata lain pula. Yang tidak boleh dihimpunkan. Ia satu benda yang memang bertentangan. Tetapi Al-Quran, kata Allah, kalau ia bukan datang dari Allah, nescaya kamu akan dapati padanya ada pertentangan. Tapi ia datang dari Allah. Maka sifat Al-Hakim memberi maksud Al-Quran tidak ada pertentangan di dalamnya. Ambil satu ayat. Cuba beritahu, oh ni ada pertentangan. Yang kali pertama disebut manusia dijadikan dari tanah. Kali kedua disebut manusia dijadikan daripada air yang hina. Tidak bertentangan. Tanah daripada asas manusia. Dan air berkembang zuriat manusia. Tanah itu ketika mana Allah menciptakan Adam. Dan anak keturunan Adam daripada air mani. Maka tak ada pertentangan. Apa ayat yang menjadi pertentangan mereka? Ya, mereka kaji ratusan tahun untuk mencari pertentangan Al-Quran.
Dan mereka gagal sampai hari. Tapi ketika mana orang Islam pula cari. Kami akan cari pertentangan yang ada dalam kitab Injil dan kitab Taurat. Akhirnya mereka tak pasal aku, sebagaimana kita cerita tentang perdebatan seorang ulama India yang terkenal dengan seorang padri Frank daripada Amerika, Syekh Rahmatullah, yang berakhir dengan dia mengakui bahawa Injil itu memang diubah. Bukan perkataan dari Tuhan. Kerana banyak pertentangan. Kejap sebut angka ni, kejap sebut angka ni, kejap sebut nama ni, kejap sebut nama yang lain. Maka semuanya itu menjadikan dia hilang kesucian dia. Sebab di antara sifat kitab suci, dia tak bertentangan. Makinlah kebijaksanaan. Orang kalau bijaksana, bila dia bercakap, tak nampak dalam percakapan dia belaga maklumat. Tak nampak. Orang bijak ni sekali cakap lain, sekali cakap lain. Orang yang bijaksana kita akan dapati bila dia bercakap, dan semua perkataan dia tidak ada pun kontradik. Dia satu benda yang jelas. Maka Al-Quran yang bersifat mukjizat tidak ada kontra di dalam. Sebab itu disebut Al-Hakim. Kerana sifat bijaksana yang kita katakan tak akan ada benda yang bertentangan. Ini Al-Quran yang bijaksana. Yang tiada pertentangan di dalamnya. Kemudian Allah menyebut sifat Al-Quran hudan. Yang kitab-kitab Al-Quran atau ayat-ayat Al-Quran ini, ia merupakan hudan. Yang ini petunjuk. Petunjuk dan juga obat kepada kesesatan. Dan Allah sebut warahmatan, dan rahmat menyelamatkan orang beriman. Rahmat di dalam menyelamatkan manusia daripada azabnya kepada mereka yang melakukan kebaikan. Maksudnya, siapa yang nak buat baik, Al-Quran datang tunjuk cara nak buat baik. Contoh manusia, bila dia nak buat baik, dia kena tahu macam mana cara nak buat baik. Kalau tidak, dia mungkin silap buat baik. Kita kan kalau jumpa seseorang, kita pun tak kenal orang tu, macam mana kita nak start nak buat baik pada dia. Kalau ada orang beritahu dia, ada orang beritahu kita, awak kalau nak rapat dengan dia, awak kena buat ni. Maka kita pun tahu. Kalau kita nak jumpa raja hari ni, maka kita pun takut. Kita nak cakap apa? Nak bahasa apa? Apakah ada adab yang mungkin dia suka atau dia tak suka? Maka orang pun ajar kita, ni pegawai protokol istana ajar. Nanti kalau pergi istana, cara berjalan ni macam ni. Duduknya kat sini. Matanya jangan liar. Nanti bahasakan diri dengan hamba. Dengan patik. Lalu buat macam ni, orang ajar. Artinya, Al-Quran ini, kadang-kadang kita tuan-tuan nak buat baik. Dengan maksud buat baik, nak mencapai faedah kita di dunia dan di akhirat. Dan nak mencapai ketenangan dengan kita buat baik. Dan nak Allah Ta'ala redha kita dengan buat baik tu. Maka Al-Quran ajar apa benda yang patut kita buat baik. Orang kafir, bila dia tak baca Quran, maka dia tak tahu buat baik yang macam mana yang menguntungkan dia. Akhir dia buat baik, namun akhirat kelak jadi debu yang berterbangan. Memang dia buat baik kat dunia, tapi di sisi Allah tak ada nilai. Ia bukan baik. Sebab nak buat baik dengan Allah ni ada syarat. Syaratnya mesti Islam dulu. Mesti ada iman. Kemudian baru datang amal soleh. Mana-mana amal soleh, amal baik yang tidak ada iman padanya, Allah Ta'ala tak terima. Sebab tu Allah cerita kelompok manusia yang buat baik banyak kat dunia. Wa qadimna ila ma amilu min amal faja'alnahu haba'an manthura. Kami bawa amal-amal baik manusia di dunia, kemudian kami jadikan dia debu yang berterbangan, tak ada nilainya. Tak ada nilai. Kenapa? Dia tak buat baik ke peraturan. Saya katakan kita ni tuan-tuan, bila kita nak terjemahkan sayang pada seseorang, macam mana cara nak buat baik pada dia? Kita nak jumpa seorang yang besar, macam mana cara nak buat baik pada dia? Kerana kita takut silap langkah. Kita asal nak buat baik, rupanya langkah derhaka. Mungkin kita dihukum dan dipenjara. Salah tanya soalan, bahaya. Kalau tuan-tuan jumpa sultan, silap tanya soalan. Banyak duit tuanku? Mati kita. Salah tanya. Benda-benda ni merosakkan. Kita bila jumpa orang, paling bahaya kita silap menggunakan perkataan, silap tanya. Dia menjawabkan kita. Maka Al-Quran, dia nak ajar kita macam mana cara nak buat baik kat dunia ni. Sebab kadang-kadang bila kita buat baik, orang tak hargai. Lalu setengah kita berhenti buat baik. Kadang-kadang bila kita buat baik, kena marah pula kita. Maka dia pun merajuk. Maka Al-Quran ajar kita cara nak buat baik. Cari redha Allah, ikhlas pada Allah. Jangan peduli apa orang kata. Al-Quran ajar. Maka dengan cara itu kita boleh buat baik macam yang diajar oleh Allah dalam Al-Quran. Sebab itu kata Ja'far bin Abi Talib, kami dulu tahu buat mungkar je. Selepas datang Nabi Muhammad, kami tahu apa nak buat baik. Kami kembali hubung silaturahim,
Dulu tak tahu silaturahim ni apa. Dulu zaman jahiliah, zaman manusia ni kafir. Macam mana jaga silaturahim? Adik-beradik. Jaga-jaga lebih kurang macam tu lah. Yang baik dia okey, tak baik sudah. Matilah kau seorang-seorang. Datang Islam ajar kita. Wah imam, silaturahim kita baik, kita baik, kita tetap jaga silaturahim. Kerana kita jaga, kerana perintah Allah. Mak ayah kita biarlah dia tak peduli kita, kita tetap mesti berbakti pada mak ayah. Itu Islam ajar. Orang lain dia ajar buat baik pada mak kalau mak buat baik. Kalau mak tu jahat, kita pun belasah mak sekali, ayah sekali. Islam tak ajar begitu. Maka datang Al-Quran ajar kita macam mana kena jaga mak ayah kita. Walau berlainan agama kena jaga dia. Maka ini menunjukkan bagaimana manusia. Dia tak tahu cara buat baik sebenar kalau tidak datang Quran yang mengajar. Maka dalam Quran banyak ajar kita kebaikan. Dan kebaikan yang ada nilai. Kebaikan yang diterima oleh Allah. Kebaikan yang menjadikan kita selamat dunia dan akhirat. Maka ini disebut sebagai warahmatan lil muhsinin. Dan rahmat kepada orang-orang yang ingin melakukan kebaikan. Orang ni pasti akan istiqamah buat baik. Macam saya katakan manusia. Kalau dia buat baik bukan kerana Allah, dia tak akan kuat. Dia akan berhenti. Kalau dia buat baik bukan nak cari redha dan keampunan Allah, maka kita akan nampak macam mana kecacatan kebaikan. Tapi kalau orang buat baik kerana Allah sungguh, kita tengok macam mana dia istiqamah. Macam mana dia buat baik walaupun orang mencela dia. Ini yang diajar oleh Allah kepada dia. Sebab Allah Ta'ala bila sayang seorang hamba, maka Allah akan jadikan dia terus menerus buat baik tanpa berhenti sampai akhir usia dia. Berdasarkan hadis Nabi SAW, Inna Allaha idha ahabba abdan ista'malahu. Allah Ta'ala bila sayang seorang hamba, Allah akan biarkan dia terus buat baik. Allah akan teruskan sampai dia mati tengah buat baik. Ini kerana Allah sayang dia. Oleh sebab itu seorang hamba yang tahu nilai kebaikan, dengan dia tadabbur Al-Quran, dia tahu apa kebaikan yang patut dibuat. Kemudian kata Allah, Ulaika ala hudam min rabbihim. Orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan sebagai rahmat dalam melakukan kebaikan, mereka lah orang-orang yang mendapat petunjuk Allah. Wa ulaika humul muflihun. Dan mereka lah orang-orang yang berjaya. Berjaya di dunia dan berjaya di akhirat kelak. Allah menyebut perkataan ulaika. Ulaika ni kalau terjemah bahasa Melayu, mereka lah. Ini kita panggil isim isyarah. Ulaika. Mereka lah. Siapa ni? Bila Allah Ta'ala menyebut perkataan ulaika, kata ulama, isyarah ila uluwil martabati wa ta'zim alladhi yastahiqunahu id la falah illa bi ihsanil amal wa la khaira illa fil iman. Bila Allah menyebut perkataan ulaika, isyarat kepada tingginya martabat mereka. Mereka lah itu kata Allah. Isyarat pada tinggi martabat mereka dan kemuliaan yang mereka layak dapat kerana tiada kejayaan tanpa melakukan amal soleh dan tiada kebaikan tanpa beriman pada Allah. Ada dua benda asas pada kejayaan orang beriman. Yang pertama ialah amal soleh, yang pertama ialah iman pada Allah, yang kedua ialah amal soleh. Sebab itu dalam surah Al-Asr Allah berfirman, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat. Demi manusia, demi masa, semua manusia dalam kerugian. Masuk kerugian yang dalam neraka. Melainkan orang yang beriman dan beramal soleh. Ini dalam syurga. Kemudian pelengkap ayatnya ialah watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Yang sentiasa berpesan-pesan dengan kebenaran, berpesan-pesan dengan kesabaran. Allah sebut semua manusia dalam neraka, melainkan yang beriman dan beramal soleh. Bila dalam neraka ni maknanya rugi besar lah. Rugi. Contoh kita, bila berada dalam kebinasaan, berarti kita berada dalam kerugian. Bila kita selamat, berarti kita dalam keberuntungan. Kat dunia ni, kalau berlaku apa-apa, tiba kita seorang selamat, kita dah rasa untung kita. Macam hero kita. Kalau tuan-tuan tengok hero, apa dia definisi hero? Yang selamat. Maka itulah hero selamat dan menyelamatkan. Maka Allah cerita, orang-orang yang terselamat. Orang-orang yang berjaya dalam ayat yang lain. Orang-orang yang mendapat keuntungan yang besar ialah orang-orang yang Allah selamatkan dia daripada neraka. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang dijauhi dari neraka, dimasukkan ke dalam syurga, mereka lah orang yang berjaya, beruntung sebenar-benarnya. Maka Allah ketika mana menyebut sifat orang-orang yang berjaya, maka Allah menyebut mereka yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, menjadikan Al-Quran sebagai rahmat dan melakukan kebaikan
iaitu mereka yang turut, ada tertinggal ya, alladzina yuqimunas salah, itu orang yang mendirikan solat, mengeluarkan zakat dan mereka yakin dengan hari akhirat. Di sini ada kitab ni dia tinggal penafsiran tersebut. Dan ayat ini Allah Taala sebut, kita ambil balik pada ayat keempat, kata Allah iaitu orang-orang yang sentiasa mendapat petunjuk dan rahmat, itu orang-orang yang mendirikan solat, yang mengeluarkan zakat dan mereka yakin dengan hari akhirat. Mereka lah orang yang sentiasa dalam petunjuk Tuhan dan mereka lah orang yang berjaya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.